bukan sembahyang, puasa cukup segala syarat dan rukun, mana zahir kita dah sempurna, tapi tengok pula batin hati kita buat kerana siapa. Hati kita ni adakah ikhlas ataupun tidak ikhlas, ataupun kita buat kerana tu kerana ni. Atau jadi ada penyakit pula. Sebab tu kita akan mengelakkan daripada segala sifat yang baik yang ada dalam hati kita. Dan kita sama kita dan malam ni kita akan baca dua buah kitab. Yang pertama Muhimmah, yang kedua kita Al-Mazhab. Ini sebagai perkara yang perlu jugalah bagi kita tahu supaya tak bagi penyelewengan pegangan dan i'tiqad kita. Ya, supaya kita tahu dasar-dasar ataupun nas-nas daripada mazhab kita Syafi'i. Macam manakah kaedah ataupun pendapat-pendapat daripada imam-imam tadi. Adakah kita bermazhab ni macam mana, ataupun adakah kita nak ikutkan hadis selalu dengan Quran selalu? Tengok ya, ada perbahasan di dalam kitab Al-Mazhab. Pada muka surat yang 43, yakni pada pengajaran yang keempat. Pengajaran yang keempat, berkata Allah Ta'ala, yakni berkatalah oleh Allah Ta'ala. Apabila berkata Allah Ta'ala di sini, yakni kena kepada hadis Qudsi. Allah Ta'ala berfirman, "Hei anak Adam, barang siapa berpagi-pagi, padahal duka cita ia barang siapa akan dunia." Ya, bangun pagi-pagi tak ingat dah benda lain. Tak ingat dah kepada perintah Allah. Tak ingat dah kepada melakukan ibadah kepada Allah. Yang dia ingat apa? Ingat kepada kerja buat dunia dia. Dia ingat kepada bendang dia, dia ingat kepada kerja dia, pejabat dia. Pagi-pagi bangun dah tak ingat dah kepada perintah Allah. Sibuknya dengan pekerjaan dunia dia. Apabila seorang ni pada pagi-pagi dah ada duka cita akan dunia, mau kepada dunia sehingga dia tak ada masa untuk nak melakukan ibadah kepada Allah, nescaya tiadalah bertambah daripada Allah, malaikat jauh. Dia tak akan rapat dengan Allah. Illa bu'da. Malaikat jauh dia daripada rahmat Allah. Malaikat dia jauh daripada pertolongan Allah. Itu sebab apa? Sebab dia tak peduli kepada perintah Allah. Dia tak mau nak taat kepada Allah. Padahal dia tak ingat kata dia ni siapa. Dia ni ialah makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan, yang Allah Ta'ala jadi. Tiba-tiba dia tak ingat kepada yang khalik, kepada yang menjadi. Sebab tu Allah Ta'ala kan dia jauh dengan Allah. Jauh di sini makna Allah Ta'ala tak bagi rahmat. Allah Ta'ala tak bagi rahmat kepada orang tu, dan Allah Ta'ala tak bagi pertolongan kepada orang tersebut tadi. Itu dia. Sebab tu Imam Ghazali dia kata dalam kitab Minhaj dia, dunia ni ialah setengah daripada awa'iq. Awa'iq ni apa? Perkara yang nak menghalangkan kita beribadah kepada Allah. Ini mana awa'iq. Yang pertama dunia, mana dunia, tu dia nafsu, syaitan, manusia. Pak perkara ni lah orang panggil awa'iq, yang mana Imam Ghazali dia tersebut dalam kitab dia Minhajul Abidin. Jadi kadang-kadang dunia menghalangkan kita melakukan ibadah. Sehingga duk sibuk dengan harta benda, duk sibuk dengan dunia kita, tak ada masa untuk nak melakukan ibadah kepada Allah. Tak ada masa untuk nak tadarru' dengan Allah. Tak ada masa untuk nak berdoa minta kepada Allah. Kadang-kadang kita ni, nafsu kita yang menghalang kita. Rasa malas nak melakukan ibadah. Rasa berat untuk nak melakukan benda kebajikan. Nafsu duk halangkan kita. Kadang syaitan pun panggilnya duk sekat kita juga. Syaitan nyata dah. Aduwwum mubin, seteru yang nyata. Syaitan dia pandai. Kadang-kadang dia mari rupa yang baik. Rupa baik. Macam mana? Syaitan kata, semayanglah. Orang ramai duk tengok mu ni. Kalau mu semayang, orang kata mu ni rajin. Orang kata mu ni hebat. Orang kata mu ni warak.
Mari. Dia pun semayang. Ketika tu, syaitan suruh semayang. Tapi dalam sembahyang ada orang panggil bukan ikhlas, ada riak. Kerana apa riak? Mana nak puji manusia. Nak kepada kemasyhuran. Nak kepada ketinggian. Nak kepada kepujian masyarakat. Jadi makna ketika tu, walaupun nampak tu bagus, syaitan suruh kita semayang, bagus. Tapi ada sebaliknya yang tak bagus. Apa? Ibadat kita bukan kerana Allah. Ni Allah Ta'ala marah. Dan apabila sampainya hari kiamat, sampai hari akhirat, Allah Ta'ala kata kerana. Dan maka tidak ada habuan di sisi aku. Aku tak boleh bagi pahala pada kamu. Kerana apa? Kerana kamu buat benda yang tak baik. Kerana kamu buat tu bukan kerana aku, bukan ikhlas kerana aku, tak. Kamu buat untuk lain daripada aku. Kalau kamu nak, fatlub rabban siwahu, dan fatlub rabban siwai, maka hendak kamu tutup Tuhan yang selain pada aku. Mu carilah pahala pada orang tu. Tu dia. Sebab tu orang yang buat ibadat dengan riak ni, nah, di akhirat esok Allah Ta'ala kata, ya fajiru, hei orang yang jahat. Nah, tu dia. Allah Ta'ala panggil, malaikat panggil, kata orang yang beribadah dengan riak, ya fajir, hei orang yang jahat. Tu dia. Habis kata dia. Mana kata orang yang duka cita pada pagi-pagi, tak ingat kepada perintah Allah, dia akan jauh daripada Allah. Jauh daripada rahmat Allah. Dan tiada bertambah di dalam dunia, malaikat penyakit. Tu dia. Dia duk sibuk sangat, sibuk tu fikir banyak sangat, timbul penyakitlah dalam hati, dalam diri dianya. Dan tiada bertambah di dalam akhirat malaikat murka, kemarahan, ghadab Allah. Tu dia. Sebab tu kita selalu minta berdoa kepada Allah. Nah, minta ya Allah, mintalah jauh daripada kemurkaan Engkau. Mintalah jauh daripada marah Engkau ya Allah. Sakhatika wan nar. Allahumma inna na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku minta lindungkan akan Dikau daripada marah Engkau, daripada murka Engkau, dan daripada api neraka Engkau ya Allah. Itu dia. Sebab murka Allah ni, apabila seorang tu dimurka oleh Allah, dia tak akan dapatlah nikmat-nikmat di akhirat. Macam mana dia dapat pertolongan daripada Allah di alam akhirat, dia tak akan dapat. Sebab Allah Ta'ala dah murkanya kepada dia. Nah, baik. Dan melazim oleh Allah Ta'ala akan hatinya duka cita yang tiada berkeputusan daripadanya selama-lama. Allah Ta'ala bagi hati dia, orang panggil tidak ada ketenangan. Tu man duka cita, duk serabu, rasa sempit dada. Ni punca dia. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Nah, hidupan dianya dhanka, sempit. Tak ada rasa luah, tak ada rasa ada ketenangan dah. Walaupun kita tengok zahir dia hebat, rumah besar, kebun banyak, nah, pangkat tinggi, nah, gaji besar, tapi hidup dia tak ada ketenangan. Walaupun zahir dia kita nampak dia hebat, tapi jiwa dia tidak tenteram. Kenapa? Setiap-tiap masa duk fikir dunianya, tak fikir dak benda akhirat. Tak fikir kata dia satu hari dia akan kembali kepada Allah. Macam manakah dia nak hidup di alam akhirat? Macam manakah nak lepas daripada azab kubur ni? Macam manakah nak lepas daripada soal munkar nakir ni? Tapi dah kira untung berapa hari ni, sehingga tak ada masa untuk nak berdoa kepada Allah. Nak ingat kepada Allah. Nak semayang waktu pun tak ada masa. Tu nyanyo. Dialah yang nyanyo. Dialah yang ruginya. Ya, sebab tu bukan Allah Ta'ala buat kita rugi, bukan Allah Ta'ala zalim kepada kita. Kita yang menzalimkan diri kitanya. Bila kita zalim? Apabila kita tak melakukan hak Allah. Apabila kita tak menunaikan awamirillah, perintah-perintah Allah, berarti kita menzalimkan di atas diri kita. Itu dia. Kenapa? Baik, itu mana? Dan melazim oleh Allah Ta'ala akan hatinya bimbang, yang tiada selesai daripada hati selama-lama. Duk rasa bimbang, kok tu rasa bimbang. Takut orang naik rumah. Takut orang pecah rumah. Takut orang curi harta. Hutang kita duk pada orang tu, bila dia nak bayarnya. Duk bimbang macam tu. Itu dia.
Dah. Jadi mana katanya tak ada sakinah. Ni sakinah ni besar, rahmat Allah ni besar. Sebab tu kalau orang yang ada rahmat, orang yang ada ketenangan jiwa, mana kaya hati. Walaupun zahir dia tak kaya, tapi Allah Ta'ala beri kaya hati dia. Dia hidup tenang. Hidup dalam keamanan, hidup dalam ketenangan. Ini mana rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun rumah dia biasa, kerja dia gaji tak besar mana, tapi makan boleh lalu, tidur jenerok, tidur lena mula. Tu dia tak ada fikir tu, ada fikir ni dak. Dan siapa masa dia ibadat kepada Allah. Siapa waktu zuhur dia boleh sembahyang berjamaah di masjid, boleh mengamarahkan masjid, boleh berzikir, boleh selawat, boleh segala-gala dia boleh buat. Tu dia. Ini mana katanya ketenangan yang Allah Ta'ala bagi. Dan akan papa yang tiada merasai kaya selama-lama. Ni papa. Papa makna papa hati. Hati dia rasa susah. Orang papa ni mana orang yang susah. Walaupun zahir dia, kekayaan dia banyak, tapi hati dia papa. Hati dia susah. Miskin hati orang panggil. Karena tak ada masa luang untuk nak mengingat kepada Allah. Mana dia duduk sentiasa hati dia duk fikir benda tu benda ni, mana? Dan hati dia tu papa. Sebab tu Allah Ta'ala, Rasulullah dia berdoa, ya Allah, kayakan hati kami, ya Allah. Orang kaya hati ni hebat. Tu dia. Baik. Anak Adam, ni hadis qudsi lagi. Pada tiap-tiap hari kurang ia daripada umurmu. Kita tahu tak? Kita dia esok kurang sehari. Duk lusa kurang pula sehari. Duk tulak ni kurang. Tiap-tiap hari duk kurang umur kita ni. Sebab tu kita Arab kata mana? Kullu atin qarib. Tiap-tiap ia duk datang tu, duk rapat, duk dekat-dekat. Kita dekat dengan apa? Kita dekat dengan apa tiap-tiap hari? Kita dekat dengan kubur. Tu dia. Kita dekat dengan kubur ni. Esok dekat sehari. Lusa dekat pula 2 hari. Dan sehingga sampailah masa dianya. Tu dia. Ni orang panggil nak mengingati kita. Untuk nama isyar, untuk nak kita sedar. Kata tiap-tiap hari ni kita duk kurang. Walaupun nampak sehari kau sihat. Kau sehari kau sihat. Kau sehari kau sihat. Bukan kau sehari kita dekat dengan kubur. Kau sehari kita dekat dengan kubur. Dan kau sehari kita dekat dengan ajal kita. Tu dia. Tu mana kata pada tiap-tiap hari kurang ia anak Adam daripada umurnya. Umur kita ni kurang dah. Kau sehari kau lebih-lebih lagi kita umat akhir zaman ni kau umur pendek. Tu dia. 80 tu jarang dah. 63 tu golib. Dan 80 90 tu jarang dah nak adanya. Dan lebih-lebih lagi banyak penyakit pula sekarang ni. Mana tiap-tiap hari kita duk kurang umur kita. Dan engkau tiada tahu, padahal kita tak sedar. Kita tidak tahu, mana tidak sedar. Kata kita dekat dengan kubur, kita dekat dengan alam akhirat, kita tak sedar. Tu dia. Lebih-lebih lagi kalau kita menego naik tagang, orang panggil naik najah. Nego laku, labo dapat labo. Dan kita dah serenok dengan perniagaan kita ni. Hingga kita lupa nak hitungkan umur kita ni. Hasibu qabla an tuhasabu. Kita hisap dulu sebelum Allah Ta'ala hisap. Hisap dulu. Amal-amal kita ni. Yang kita nak bawa serta kita di alam akhirat. Tu kalau Allah Ta'ala hisap agak teruk lah. Tak boleh nak buat apa dah. Kalau kita hisap dulu, kalau kita hisap siap-siap, mana? Kalau yang tak sempurna, kita mensempurnakan. Kalau kita banyak dosa, kita taubat kepada Allah. Taubat di atas kesilapan kita, kesalahan kita, dosa-dosa kitanya. Tu dia. Baik. Dan datang akan dikau pada tiap-tiap hari rizkimu. Allah Ta'ala duk bagi rezeki pada kita ni. Tiap-tiap hari duk bagi rezeki. Sebab tu kita jangan bimbang kata, kita anak banyak takut tak mana? Tak ada nak cara apa. Anak kita siapa 5 6, kita tahan dulu. Bukan kita boleh kontrol benda tu semua. Dan dari pulaknya Allah Ta'ala dah tetap dah rezeki masing anak kita tu. Bukan kita yang bagi rezeki. Yang bagi rezeki ialah Allah. Cuma asbab melalui kepada kita. Nampak? Nahnu narzukuka. Nahnu narzukuka. Allah Ta'ala berfirman, akulah yang bagi rezeki akan dikau.
Tu dia. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Banyak ayat-ayat yang Allah Taala nak beritahu kata aku yang bagi rezeki. Bukan kebun bagi rezeki, bukan benang yang bagi rezeki, bukan jawatan kita yang bagi rezeki. Jadi kita yakin di situ. Yang bagi rezekinya ialah Allah Tabaraka wa Taala. Tengok ayat. Wa ma min dabbatin fil ard. Dan tiada ada binatang pada muka bumi illa 'ala Allahi rizquha. Malaikat di atas Allah Taala yang bagi rezeki akan semua binatang-binatang makhluk ni. Kita masuk dalam dabbah dah. Kita masuk dalam binatang juga. Asal kita insan mana hayawanun. Kita ni binatang tapi binatang mana yang natiqun. Binatang yang boleh bertutur. Tu asal kita juga. Jangan tahu kok binatang kita teruk. Ya, memang benda tu asal begitu. Takrif dalam kitab macam tu al-insan bermula manusia ni apa? Ialah hayawanun natiqun. Ialah binatang yang boleh bercakap. Tu dia. Nah, kalau kita ngaji ilmu mantik dia adalah orang panggil bahas pada takrif dia. Di antara mu'arrah dan mu'arif dia ada takrif dia. Apa makna insan? Mana hayawanun natiqun. Sebab tu kalau kita tak ada agama, kalau kita tidak beramal dengan agama Allah, kita hidup ikut apa nafsu kita lebih daripada binatang yang tak bertutur lagi. Nah, tu dia, lebih daripada kal an'ami bal hum adall. Dan seperti binatang ternakan bahkan lebih sesat daripada binatang ternakan lagi. Sekiranya kita hidup mengikutkan nafsu kita. Tu dia. Baik. Baiklah. Kata dianya tiap-tiap hari rezekimu Allah Taala bagi rezeki pada kamu padahal engkau tiada memujikan aku. Dapat rezeki duk diam. Tak ada rata-rana dak. Tak ada puji Allah. Tu dia. Rezeki Allah Taala bagi tapi kita tak puji yang bagi tadi. Nah? Sebab tu kita nak bagi rezeki tu tetap dengan kita kena puji Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qayyidu ni'amakum bisyukri." Tambahlah oleh kamu, ikatlah oleh kamu akan nikmat-nikmat kamu dengan bersyukur kepada Allah. Dengan sebab kita bersyukur kepada Allah, maka Allah Taala nak bertambah lagi lah. Ni dak. Allah Taala bagi rezeki pada kita dan kita tak ada puji dak. Ya, tak puji. Alhamdulillah pun tak kata. Nah, itu dia. Sebab puji tu dia banyak puji ni. Dia puji bil lisan. Yakni kita dapat rezeki kita katakan alhamdulillah. Tu puji. Lagi pula kita guna nikmat pada tempat yang Allah Taala redha. Itu mana puji juga tu. Kita gunakan nikmat pada tempat yang Allah Taala redha. Sebab tu lagi pulanya kita kena ta'zimkan pemberian Allah. Kita kena rasa syukur dan serenuk dan rasa mujur dalam hati ni. Rasa suka gembira dalam hati kita ni. Dan kita ingat kata, inilah pemberian Allah. Walaupun zahir itu nampak orang sebelah bagi kita. Nampak jiran kita, nampak ibu bapa bagi kita. Nampak anak bagi pada kita. Padahalnya, yang sebenarnya ialah Allah yang bagi melalui asbab kepada orang tu, pada orang ni. Itu dia. Sebab tu kita nak bagi nampak. Nak bagi nampak yang sebenarnya, yang bagi rezeki ialah Allah. Sebab tu Allah Ta'ala Ar-Raziq. Allah Ta'ala ialah Raziq yang bagi rezeki pada hamba. Tadi sebab tu kena syukur. Banyak syukurlah kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kamu syukur pada aku pun tambah lagi nikmat pada kamu. Kalau kufur maka akulah nak azab. Azab sangat pedih. Inna azabi, sesungguhnya azab aku ni la syadid, sesungguhnya sangat pedih, sangat sengsara. Tak boleh kita nak terima ni azab Allah. Tu dia. Dan cuba kita ambil api rokok. Kita letak di tangan kita, bergaduh dah. Nak tahan tak boleh dah. Tu baru api rokok ya. Macam mana api neraka Allah? Sebab tu orang-orang lebih dan para wali dia berdoa mana? Wala aqwa 'alan naril jahimi. Ya Allah, aku tak puasa dah. Aku tak puasa nak menanggungkan azab engkau ya Allah. Itu dia.
Lalu tu ampun dah dosa kami Allah. Fahabli taubatan waghfir dhunubi. Aku terimalah, ya? Aku terimalah doa kami, minta taubat kami ni. Dan ampun dah dosa kami. Fa innaka ghafirudz dzambin azimi. Tak ada orang yang mengampun mereka engkau ya Allah. Itu dia. Maka tiada engkau padakan dengan yang sedikit. Ni. Ya, maka tiada engkau padakan, tiada engkau cukup dengan yang sedikit. Ini apa panggil sifat qanaah yang kena ada. Kita sifat qanaah. Sifat qanaah mana? Memadai dengan apa yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Nah, Nabi ada sifat memadai, sifat cukup dengan apa yang Allah Ta'ala bagi. Bukan kata, nah orang baginya ni, baginya ni sikit tak puas hati. Ni orang panggil tidak ada sifat qanaah. Tidak ada sifat cukup dengan pemberian Allah. Itu dia. Kenapa? Maka tiada engkau cukup dengan yang sedikit dan tiada kenyang engkau dengan yang banyak. Kalau dapat banyak, tak cukup juga. Dan sikit tak puas hati. Ni sifat manusia ni sifat manusia. Sebab tu kalau kita ingat, kita dapat banyak mana kita syukur. Kerana rezeki kita sekadar ni ya alhamdulillah. Itu dia. Kalau kita buat macam ni ke Allah hebatlah. Kita ni jadi hamba yang sempurnalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hei anak Adam. Duduk nasihat lagi ni kepada kitanya. Hei anak Adam, tiada jua pada tiap-tiap hari malaikat datang akan dikau rezekimu daripada pihakku. Lebih kurang saat ni ya. Tiada jua pada tiap-tiap hari ni. Tiap-tiap hari ni malaikat rezeki daripada aku duk bagi padamu. Akulah yang bagi rezeki pada kamu. Itu dia. Bukan cuma kerjaan kita itu sebagai asbab. Kedai kita sebagai asbab. Kebun kita sebagai asbab. Sawit kita sebagai asbab. Perniagaan kita sebagai asbab. Sebagai asbab. Yang bagi rezeki itu apa? Ialah Allah. Kalau kita pegang kata kedaku bagi rezeki, kalau ku tak tutup, kalau ku tak buka kedai mati. Cerak mati, yakin mati. Ketika tu orang panggil dia syirik. Syirik. Mana? Dia pegang dua yang bagi rezeki. Yang pertama Allah Ta'ala bagi rezeki, yang kedua kedai pun bagi rezeki. Kemah dia peganglah tu. Tu mana syiriknya? Tu dia. Kalau kita kata, kedai ni sebagai asbab. Tak apa. Kedai sebagai asbab. Kalau kita pegang i'tiqad, pegangan yang kemah, pegangan yang tekun, kita pegang kata, kebun kita ni lah yang bagi rezeki pada aku. Supaya enggak orang musyrikin dulu. Orang musyrikin dulu, kalau orang tanya dia, siapa yang menjadikan langit bumi? La yaqulunallah. Berkata mereka itu, Allah Ta'ala yang menjadikan langit bumi. Dia mengaku kata Allah Ta'ala menjadi. Tapi waktu dia nak rezeki, yang minta pada berhala. Tu panggil musyrik. Orang yang syarikat. Orang yang berpegang Tuhan berbilang-bilang. Tu dia. Berhala dia berapa? 300 berhala lebih. Dia letak di keliling Kaabah. Nak hujan? Minta pada berhala ni. Nak kepada harta benda? Minta pada berhala ni. Nak buah tamar banyak? Dia minta pada berhala ni. Nak apa saja yang minta kepada berhala-berhala. Tapi kalau orang tanya dia, man khalaqallah? Siapa yang menjadikan langit bumi ni? Man khalaqas samawati wal ardh? Siapa yang menjadikan langit bumi? La yaqulunallah. Berkata mereka itu Allah. Allah Ta'ala yang menjadi. Kita iktikad kata Allah Ta'ala bagi rezeki. Allah Ta'ala buat jadi kita. Allah Ta'ala tu dia buat segala-galanya. Makhluk Allah Ta'ala buat. Tapi kita pegang mana? Kebun bagi rezeki. Kedai bagi rezeki. Kerja kita, jawatan kita yang mendapat rezeki ni. Pegang kemah. 100% kita iktikad belah tu. Jadi ketika tu jatuhlah agama iman kita wal-iyazubillah. Terus kena jaga juga. Sebab tu agama nak gelincir ni wa'emo dengan perkataan, dengan i'tiqad, dengan perkataan kita, dengan perbuatan kita. Perbuatan kita membawa kepada jatuh juga agama. Dengan perkataan kita
bawa pada jatuh agama. Dengan niat kita jatuh agama. Sebab tu nak jaga. Tu dia. Dan tapi kita tak kata ni pokok kayu ni Tuhan aku ni. Kita tak kata. Tapi bimbang-bimbang kata ulama. Macam mana? Takut-takut ni benar boleh berlaku. Jadi budak muda-muda lah ni. Budak muda-muda sekarang ni dia mabuk. Dia minum benda tu, minum jadi mabuk. Apabila mabuk macam-macam khayalan khayal dia. Dan dia pegang tiang rumah dia kata inilah Allah. Ketika tu jatuh agama wa iyazubillah. Sebab apa? Sebab mabuk dia bita'addi. Mabuk dia dengan sengaja. Bukan mabuk dengan sengaja, bukan mabuk dengan tak sengaja, dia mabuk dengan sengaja. Dia sengaja minum benda mabuk. Minum ketong misal kita kata. Mabuk, pening, macam-macam nampak. Dia pegang tiang rumah, kata inilah Allah. Ketika tu jatuh agama. Dengan sebab perkataan dia. Walaupun dia kata tak sedar. Tapi mabuk dia tadi dengan sengaja orang panggil. Kenapa? Supaya juga kalau kita mabuk dengan sengaja. Ni royak pada dia pemuda-pemuda nak beringat ni. Benda mabuk tu haram dah. Tapi membawa pada rusak yang lain juga. Dia minum benda mabuk. Balik rumah. Dia tolak isteri dia. Aku tolak akan dikau. Jatuh isteri. Walaupun dalam keadaan mabuk. Kenapa? Mabuk tu ialah mabuk dengan sengaja dia minum. Nampak? Kalau mabuk, kalau gila hak asal kejadian, dia tak jatuh tolak isteri. Contoh dia menikah dua orang ni, duk menikah lama dah. Tiba-tiba Allah Ta'ala takdir dia ni sesak akal. Apabila sesak akal, dia nak tolak isteri dia jatuh tak? Tak jatuh. Walaupun dia kata 1000 kali pun aku tolak akan dikau, aku cerai akan dikau, jatuh tak jatuh. Sebab dia hilang akal, sesak akal. Bukan dengan perbuatan dia. Tu dia nampak ni. Habis sikit tu. Dan tiada daripada tiap-tiap malam malaikat mendatangkan akan daku oleh para malaikat daripada pihakmu dengan amal yang keji. Tu dia. Dan tiada daripada tiap-tiap malam malaikat mendatangkan akan daku oleh malaikat daripada pihakmu dengan amal yang keji. Dan tiap-tiap malam kalau kita buat benda tak baik, dan malaikat mari cerita. Malaikat mari cerita kepada Allah, ni orang ni sianu bin sianu buat amal yang tak baik ya Allah. Tu dia. Cuma kita yang tak tahunya. Dan kita ni kalau buat benda jahat, kita susuk, tak usah orang lain tahu. Malu. Tapi kita tak malu dak. Dan malaikat duk tanda kita buat benda kejahatan, tak malu. Tu dia. Dan sebab tu malaikat dia bergilir ganti pada waktu petang dan waktu pagi. Dan ya ta'aqabunal malaikah. Malaikat dia bergilir ganti. Dan sebab tu pada waktu petang segianya kita banyak beribadah. Dan kita zikir, kita taubat dan kita berdoa kepada Allah. Lepas pada asar nak masuk maghrib. Kenapa? Pada waktu tu malaikat yang bertugas malam dia turun dan malaikat yang bertugas waktu siang hari dia nak naik. Gilir ketika tu. Jadi makna kalau kita berdoa, kalau kita istighfar, kalau kita taubat, kalau kita buat apa saja ibadat kebajikan ketika tu, jadi di hujung surat malaikat yang jaga siang hari ada pahala kitanya. Kata kita buat benda kebajikan. Baik, di kepala surat malaikat yang turun yang tugas malam, dia tanda dah kata dia sianu bin sianu buat benda kebaikan, dia berdoa, dia zikir dan sebagainya. Nah, apabila sampai waktu pagi pula, kita dapat menghadiri semayang berjamaah. Alhamdulillah. Dan lepas pada semayang subuh pula, kita boleh zikir pula, kita boleh wirid pula, kita boleh berdoa pula, boleh baca yasin pula. Jadi ketika tu malaikat bergilir. Malaikat yang tugas waktu malam dia nak naik. Jadi hujung akhir surat catatan amal kita buat benda kebajikan ni. Tu dia. Dan malaikat yang jaga waktu siang dia turun mari. Kepala surat dia tandalah amal kebajikan kita. Dia tersebut dalam hadis. Mana waktu itulah sedia kita beribadah kepada Allah. Itu dia. Kerana ketika tu bergilir-gati. Bergilir-gati para malaikat. Dan engkau makan akan rezekiku padahal engkau deraka akan daku. Duk makan rezeki Allah padahal kita deraka pada Allah. Kita contohnya kalau kita kerja satu kelang.
Nah, bos kita dak bagi rezeki, bagi nasi, bagi duit, bagi kenderaan kepada kita. Kita dak guna hak dia, tapi kita maki dia. Dan kita marah ke dia. Kita tak taat ke dia. Dia marah dak? Dia marah kepada kita. Allah Taala, Allah Taala kalau kita buat tak betul dengan dia, dia marah. Tapi Allah Taala ni marah dia pun dia boleh bagi kemaafan lagi. Tu dia. Nah, sebab tu dia kata kerana duk makan rezeki yang aku bagi, padahalnya kamu tu duk derakanya akan aku. Deraka mana tak buat dia suruh, mana deraka. Nah, bukan deraka kena maki Allah Taala dah, tu jatuh selalu dah. Mana kita tak buat benda yang Allah Taala perintah. Allah Taala kata aqimus solah, mendirilah oleh kamu akan solat, akan sembahyang. Lepas tu kita sembahyang saja. Tak kena belajar jugalah. Dah kena belajar juga. Sebab tu sebut dalam kitab Arab banyak ulama yang menyebut kalau kita tak tahu dah kaifiat sembahyang tu macam mana, kita tak tahu kaifiat ambil wuduk tu macam mana, fala yasihhu salatuhu, maka tiada sahlah oleh sembahyangnya. Maya tak sah. Mana perlu. Dan habis kata dia. Ya panggil apabila Allah kata aqimus salat. Aqimus salat, mendirilah oleh kamu kan semayang. Benda hak nak sah semayang ke apa? Ambil wuduk pun wajib juga kita nak ambil, kena mempelajari. Tu dia. Baik, apabila dah dia suruh semayang, dah hak tak semayang tu dia larang tak? Dia larang. Ya. Sebab dia masuk dekat dia kata al-amru bisyai nahyun an diddihi. Ni kena ngaji ilmu fiqh, kena ngaji qawaidil fiqh. Al-amru bisyai, suruh suatu benda. Allah Taala suruh satu perintah. Contoh semayang. Al-amru bisyai, dia suruh aqimus salah, sembahyanglah oleh kamu akan dan mendirilah oleh kamu akan sembahyang. Allah Taala berfirman. Jadi kita kena buat semayang. Apabila dia suruh semayang, patut tak semayang tu dia larang tak? Dia larang. Tapi dia tak buat, dia tak cerita dari situ kata mu tak semayang, jangan mu tak semayang, dia tak cerita. Cuma dia faham dari kaedah. Kaedah ulama katanya al-amru bisyai, Allah Taala suruh dengan satu benda, nahyun an diddihi, lawan dia tu Allah Taala larang. Mana kata tak semayang tu Allah Taala marah, Allah Taala larang. Jangan mu tak semayang, mu kena semayang. Kenapa? Besh kata. Tu aku panggil bahas di dalam kaedah. Tu dia. Dan engkau minta daripada aku, maka aku perkenankan bagimu. Apa saja yang kita minta ni Allah Taala bagi. Allah Taala amat murah. Ar-Rahmanur Rahim. Allah Taala yang Rahman, yang amat murah. Al-Mun'imu fi jalailin ni'am, bagi segala nikmat. Sama ada orang yang deraka ataupun orang yang tak deraka, Allah Taala bagi semua. Sama ada orang beriman ataupun tidak beriman, Allah Taala bagi nikmat. Tapi dia deraka pada aku. Tak malu sungguh hamba aku ni. Tengok. Tu dia. Baik, habis kat tu. Bermula kebajikanku padamu. Turun ia, kepadamu turun ia. Kebajikan aku ni. Kebaikan aku bagi pada kamu. Tu mula kita boleh apa? Nak berjalan pun tak boleh, kita budak-budak dulu. Nak bercakap tak boleh. Tiba-tiba Allah Taala bagi kita boleh bercakap. Allah Taala bagi kita boleh berjalan. Allah Taala bagi ilmu pada kita. Allah Taala bagi tu pada kita, bagi ni pada kita, semua tu Allah Taala bagi tu mana kebajikan. Allah Taala bagi iman, bagi Islam pada kita, tu mana kebajikan. Dan bagi agama yang diredai oleh Allah. Baik. Dan kejahatanmu kepadaku naik, tu dia naik. Allah Taala akak kejahatan. Allah Taala pera jaga kita ni. Walaupun tak semayang, Allah Taala tak bagi, tak harta, tak bala. Dan kalau kita kira mari ke, kita duk makan rezeki Allah. Duk guna nikmat Allah. Kalau kita deraka ke, sepatutnya Allah Taala azab selalu kita dah. Allah Taala ni Halim, lamak marah. Allah Taala ni lamak marah dengan hamba mana Halim. Tapi sini bukan tempat balas dah. Dunia ialah bukan tempat balasan. Tempat balasan di mana? Di akhirat. Di sanalah tempat balas sungguh. Dan darul jazak, tempat balas. Kalau kita buat tak baik gak dah dunia, Allah kita lah akan sensaranya selama-lama.
Kalau kita buat ketaatan di atas dunia, kita lah akan dapat nikmat selama-lamanya. Itu dia. Dan atau mana kejahatanmu kepada aku naik. Nah, ia kejahatan. Tak benar kita ni. Lagi pulaknya berkat doa Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah, dah pada umat-umat aku ni, mintalah aku jangan balas di atas dunia ya Allah. Kalau umat dulu, pakai buat neraka, selalu dah Allah Taala balas di atas dunia. Dan buat neraka, dan Allah Taala tukar rupa daripada rupa manusia jadi rupa binatang. Dan daripada rupa manusia kepada rupa buruk kera. Nah, daripada rupa rupa manusia daripada ke rupa hayawan, rupa binatang. Tu ni umat dulu macam tu. Tapi apabila siapa umat kita, umat akhirul zaman, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berdoa, ya Allah, apa janganlah balas umat-umat aku di atas dunia. Nak balas di akhirat. Sebab tu orang deraka pada Allah, sedap deraka. Dia tak rasa apa, tak tahu lagi. Tu dia. Dan orang panggil berkat dengan doa Rasulullah. Tengok di zaman Nabi Musa alaihi salam. Ya, di zaman Nabi Musa, Allah Taala kata kepada Nabi Musa, ya mukjizat Nabi Musa apa? Dia boleh cakap dengan Allah. Dan wa kallamallahu Musa taklima. Dan Nabi Musa boleh cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Taala kata, "Hai Musa, mungkin tengoklah di hujung kampung tu ada ahli jannah. Ada ahlul jannah, ahli syurga." Maka Nabi Musa pergi jalan nak tengok ahli jannah ni macam mana ibadat dia dengan Allah ni. Sehingga Allah Taala akui ni. Sehingga Allah Taala akui kata dia ni ahli jannah ni. Maka Nabi Musa berjalan sampai di hujung kampung, nampak ada seorang hamba Allah duk mandikan dua binatang. Apa? Khinzir, duk mandi babi. Tengok. Ahli jannah, ahli syurga kok mana ni duk mandi babi ni? Aku Rasulullah kau tak tegur aku ni. Mari dia reti dia. Nah, duk mandi. Dah lepas mandi seekor, bubuh tempat dia. Ambil seekor lagi pula mandi, bubuh tempat dia. Maka Nabi Musa tanya, duk mandi buat apa babi? Dia kata dua ekor ni ibu bapa aku, kata dianya. Aku mana? Dia deraka kepada Allah sehingga Allah Taala murka di atas dunia, tukar rupa manusia kepada rupa babi. Tapi walaupun rupa babi, tapi tetap dia ibu bapa aku sebab aku hormat ke dia. Dan mandi lagi, bagi makan lagi. Kenapa? Dua ekor ni ibu bapa dia. Nah, dengan sebab dia buat kemuliaan kepada ibu bapa dia, itulah Allah Taala kata ahli jannah. Baru nampak. Dah. Dia katanya orang ahli syurga ni duk sembahyang atas sejadah, tak beradu-beradu. Tu dia. Sebab tu ya ada amalan kita ni, walaupun amalan kita ni yang ikhlas, dapat membawakan kita selamat daripada azab Allah. Kalau amalan banyak tak ada ikhlas, tak jadi juga. Tu dia. Bukan nanti banyak ibadat baru nak dapat syurga dah. Orang panggil syurga tadi bukan dengan sebab amalan kita. Syurga kita masuk dengan sebab rahman Allah, dengan sebab limpah kurnia Allah. Bukan dengan sebab amal. Sahabat tanya, ya Rasulullah, engkau Rasulullah, kami pun seperti tu. Aku pun masuk syurga bukan dengan sebab amalku banyak. Dengan sebab semata-mata limpah kurnia Allah. Bifadlillah. Lepas tu ibadat tu Allah Ta'ala bagi tingkatan di dalam syurga pula. Kalau orang ni banyak ibadat, tinggi, hebat syurga dia. Tu dia. Dah. Kenapa? Ibadat dia banyak. Kalau kita duit banyak, nak hotel 5 bintang. Siapa hebat? Kalau duit tak ada, 3 bintang. Kalau tak ada duit, dah. Tu kau rendah lagi. Orang ni ibadat banyak syurga dia. Hebat syurga dia. Luah syurga dia. Itulah. Tapi masuk syurga bifadlillah, dengan semata-mata kurnia Allah. Maka dapat kurnia Allah ni macam mana nak buat? Nak dapat kemuliaan, nak dapat kurnia Allah, kena ikut cara Rasulullah. Allah dah kata, "Qul in kuntum tuhibbunallah, fattabi'uni yuhibbukumullah." Qul, kata olehmu ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau mengasihi akan Allah. Kalau mengasihi kepada Allah, fattabi'uni, maka hendaklah kamu ikut akan aku.
ikutkan sunnah aku, ikut jalanan aku, ikut tariqah aku. Yuhibbukumullah. Nescaya Allah Taala kasih pada kamu. Allah Taala buat baiknya kepada kamu. Itu dia. Nampak dah? Itu dia. Maka sebaik-baik Tuhan dan sebaik-baik yang menolong bagimu aku. Allah Taala kata, akulah sebaik-baik Tuhan, sebaik-baik Rabb. Itu dia. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Kita minta ampun kepada Allah. Allah rabbal baraya, Tuhan bagi segala makhluk. Minta ampun daripada Allah, daripada segala kesalahan aku. Dan sebaik-baik Tuhan ialah Allah. Sebaik-baik yang menolong ialah aku belaka, Allah Taala aku. Itu dia. Dan sejahat-jahat hamba itu engkau bagiku. Sejahat-jahat mampu. Aku bagi rezeki dah tapi tak ingat budi aku. Aku bagi segala-gala tapi tak buat dak taat kepada aku. Anak sejahat-jahat hamba orang panggil. Dan engkau pinta daripada aku, maka beri akan dikau. Meminta pada aku, minta apa segala hajat aku bagi. Dan cuma kadang-kadang Allah Taala terima dengan segera. Kadang-kadang Allah Taala terima dengan lama. Kadang-kadang Allah Taala ganti yang lain. Sebab tu kita jangan putus asa ni. Dok doa lama dah Tuhan tak bagi. Wasa malah nak dok doa. Jangan putus asa. Dan dia kadang-kadang kita minta apa? Kita minta kaya. Contoh, ya Allah kau kaya kami, ya Allah kau bagilah rezeki pada kami, banyak rezeki pada kami. Dan minta ni, ya Allah aku bagilah projek besar pada kami ni. Ya, hak 50 juta dapat kami contohnya. Allah Taala tak bagi dah. Ya, Allah Taala tak bagi. Allah Taala bagi apa? Allah Taala bagi ilmu pada dia. Kok tu je gati. Kita minta harta benar, tiba-tiba Allah Taala bagi ilmu pada kita. Tu dia. Sebab apa? Dan kata ulamanya, sebab Allah Taala tahu dah. Kalau aku bagi harta, dia tak kenal masjid orang ni. Dia tak kenal masjid, dia tak buat perintah Allah, dialah yang nyanyi. Aku nyanyi ke dianya, aku kesian pada hamba aku ni, aku bagi ilmu pada dia. Dia minta harta benar, tiba-tiba Allah Taala bagi benar yang lebih baik daripada tu lagi. Ilmu ni ga Allah hebat dah. Lebih daripada harta berjuta-juta lagi. Kalau kita dapat ilmu ni, dapat makrifat akan Allah, dapat kenal Allah ni butong besar. Tu dia. Kerana apa? Kerana atas dunia ni bagi hak sama tara je. Bukan hak sebenar dak. Dah hak tiru-tiruan orang panggil. Kalau nikmat tiruan, kalau azab tiruan. Ana kata macam tu ada satu hadis yang mana Allah Taala ada dua orang hamba Allah. Hamba ni dia ibadah kepada Allah tapi dia hidup susah. Dan kadang-kadang ada makan, kadang-kadang tak ada makan, hidup susah. Baik. Orang ni gak mewah dia hidup di dunia ni. Kekayaan dia cukup lengkap. Tapi dia tak ibadat, dia derhakanya kepada Allah. Apabila datang di alam akhirat, apabila datang di negeri akhirat esok, Allah Taala ambil yang ibadat kepada Allah yang susah hidup ni, yang makan gatik, tak makan gatik, dia ambil bubuh dalam syurga sebentar. Celuklah syurga buat keluar semula. Maka Allah Taala tanya, fulan bin fulan, muduk di dunia dulu cukup susah dah. Dia tanya kita. Maka seorang fulan katakan, ya Allah, dia hidup di atas dunia tak pernah susah, senang semua ya Allah. Dia terlupa dah susah di dunia dulu kerana dia kecap nikmat yang sebenar dalam jannah Allah. Tu baru sebentar dia kecap nikmat dalam syurga ni. Tengok. Orang yang diraka ni Allah Taala bubuh dalam neraka dia sekejap. Maka dia keluar semula, Allah Taala tanya, mu duduk di atas dunia dulu cukup hebat dengan penuh dengan segala kemewahan dia. Dia kata, ya Allah, dia ni tak ada satu masa pun dia tak ada senang, ya Allah. Susah semua semasa hidup di dunia. Dia terlupa dah kata dia mewah dulu. Sebab apa? Sebab dia merasai azab api neraka sekejap tadi. Mana api azab yang sebenar boleh melupakan yang senang di dunia dulu. Nikmat yang sebenar boleh melupakan kesusahan yang palsu di atas dunia dulu. Itu dia. Tapi payah nampak benda ni, kena nampak dengan mata hati basirah. Dan apa sebab tu kita usah supaya hati kita ni jernih, supaya hati kita ni bersih dengan Allah, baru kita nampak benda ni. Itu dia. Habis kata, dan aku tutup atasmu akan suatu kejahatan
kemudian daripada suatu kejahatan dulu dah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillah wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Kita ambil tabarruk dengan selawat di sini. Amma ba'du. Maka ini sebuah kitab yang kecil kata pengarangnya, yang mengandung ia akan hukum bermazhab dan taklid. Hamba susun akan dia, hamba tulis kitab ni kerana permintaan Tuan Guru Haji Hassan Ahmad Fatani. Yang memberi ia akan hamba akan sebuah risalah al-mazhab, wajibkah atau haramkah bermazhab. Jadi dia Syekh Qadir ni ada anak murid dia nama Haji Hassan Al-Fatani minta kepada Tok Guru Syekh Abdul Qadir buat satu kitab. Orang yang bermazhab ni wajibkah atau haram dia bermazhab. Apabila dah Tok Guru dia tengok, maka terbangsa kepada Al-Fadhil Tuan Hasan dan Ahmad Bandung dan menyuruh ia akan hamba dengan menerangkan barang yang di dalamnya daripada segala yang menyalahinya. Dia kata Tok Guru buatlah, dia buat syarahlah sikit kitab ni supaya dapat orang tu dapat faham. Kerana ni mula-mula timbul penyakit orang panggil. Tadi dia timbul sana di Mekah ni. Kata tak nak bakal mazhab pun tak apa. Kita pakai ayat Quran dan hadis selalulah. Tadi dia. Padahal ulama dia hukum benda-benda semua. Dia pakai hadis Quran juga. Pak kita pandai nak guna apa? Nak guna hukum terus kita nak tafsir Quran tak pandai kita ni. Tak reti. Di situ tak reti dah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa maksud dia? Tak reti dah. Makna retilah akan dikau kami minta tolong, akan dikau kami sembah. Tapi apa hikmah yang Allah Taala taqaddumkan maf'ul di atas fi'il? Tak reti mengangur. Lepas tu kata nak guna ayat Quran selalu dah. Tak saya guna ulama. Ni yang masalah ni. Dan kita tak reti, kita kena guna ulama. Ulama yang menghuraikan kita. Tu dia. Ni contohnya. Kalau kita tak pandai ni, kita mula-mula tak mengaji, tiba-tiba kita mengaji. Ngaji dia siapa? Ngaji Tok Guru. Tok Guru tu siapa? Tok Guru tu ulama. Mana kita guna ulama dah. Tok Guru ni ambil pada Tok Guru dia. Tok Guru dia ambil pada Tok Guru dia. Sanak-sanak sampai pada rawi hadis sampai pada tabi'in tak sampai kepada sahabat sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama orang panggil. Tu kita beragah ya orang panggil. Ulama pun ketuk bagi kita ayat yang kata. Ada ni yang mengatakan tu orang panggil menghinakan ulama-ulama. Tengok tak saya pakai ulama. Apabila dia reti dah ngaji, baru mengaji dia reti dah tak saya guna dah ulama. Tengok. Sebab tu kata dia buat juga kitab ni. Maka kerana tiada dapat hamba menyalahi permintaan itu, terpaksalah hamba menyusunkan ini risalah. Terpaksa dia buat kitab risalah ni supaya semua sekalipun hamba tiada ada ahli bagi yang dimakin ini tawaduk tu panggil. Dia kata dia ni tak pandai ni. Tapi buat jugalah ala qadar supaya apa? Supaya nak bagi orang tu dapat reti, dapat faham maksud yang sebenarnya. Dan hamba namakan dia dengan al-mazhab. Nama kita ni nama al-mazhab. Atau tiada haram bermazhab. Mudah-mudahan menjadikan dia akan ini risalah oleh Allah Ta'ala ikhlas. Mintalah kami buat risalah ni dengan ikhlas. Bukan dengan tujuan nak tunjuk kata kami pandai dah. Bukan tujuan kata kami ni pandai buat kitab ni dah. Ya Allah, kami buat semata-mata dapat keredaan Engkau ya Allah. Tengok orang dulu dia tawaduk. Kita ni habis sekat tu. Serta memberi manfaat ia ini risalah bagi hamba sendiri dan bagi sekalian saudara yang beragama Islam. Innahu ala kulli syai'in qadir. Bahwasanya di atas Allah Ta'ala Allah Ta'ala amat kuasa. Penyusun dia Abdul Qadir bin Abdul Muttalib al-Indonesia al-Mandili. Ni. Dia Syekh Qadir ni dulu mula-mula dia ngaji mana? Dia ngaji ni di Kedah ni, di Pondok Gajah Mati Pak Chuheng. Tu dia Pak Chuheng ni lah Tok Guru bagi Datuk Saleh kita ni. Dia sempat dengan Tok Guru tu. Tapi Syekh Qadir panggil murid yang mula-mula. Tu dia. Dia kagak di Mekah kita ni pada 19 Rajab pada hijrah 1378. Lama dah kita ni. Baik. Bab yang pertama.
Bab yang pertama ialah nak cerita tentang agama Islam. Apa makna agama kita dah panggil ni? Dia cerita dulu. Bermula agama pada lugah, pada tiap-tiap lafaz dia ada dua makna. Yang pertama makna pada lugah, yang kedua makna pada istilah. Tu lugah Arab. Contohnya semayang, solat. Apa makna solat? Solat pada lugah makna ad-du'a bi khairin, doa dengan kebaikan. Tu makna solat. Dan tapi bukan maksud nak situ. Maksud kita semayang pada istilah apa? Aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbiri wa muftatamatun bit taslim. Tu makna solat pada istilah ataupun pada syarak. Bibir apa perkataan, bibir apa perbuatan. Perkataan tu masuk rukun qauli, masuk sunat qauli. Bibir apa perbuatan masuk pada rukun fi'li, kita rukun i'tidal sebagainya. Dan dimulakan dengan takbir dan disudahkan dengan salam. Tu makna solat pada syarak ataupun pada istilah. Pada luar makna apa? Pada luar makna ad-du'a bi khair, kita doa dengan kebaikan. Tu makna solat. Tengok tu makna ada dua makna. Baik. Di sini agama pada luar iaitu taat. Taat mana agama tu? Dan ibadat, kita ibadat semayang apa tu mana agama? Dan balasan daripada Allah dan hisab tu mana agama. Pada luar ni, pada cakapan. Itu dia. Dan pada istilah, agama pada istilah ialah segala hukum yang menerangkan dia akan hukum oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bawa datang hukum, menurunkan hukum ni. Tapi menurunlah melalui siapa? Atas lidah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, yakni melalui Rasulullah. Itu dia. Rasulullah kata mana? Aqimus salat. Allah Ta'ala kata aqimus salat, mendirilah oleh kamu dan akan sembahyang. Tapi Allah Ta'ala wahyu pada Rasulullah, maka Rasulullah cerita pada umat dia. Aqimus salat. Itu mana agama tu, mana hukum yang Allah Ta'ala turun melalui kepada Rasulullah. Dan dinamakan pula ia agama dengan millah. Millah buat apa juga? Ada sebut dalam Quran, millatu abikum Ibrahim, millata abikum Ibrahim. Millah agama bapa kamu Ibrahim. Millah tu mana agama juga. Orang panggilnya muradif. Itu dia. Berlainan pada nama tapi pada benda tu benda tulah ya panggil muradif. Contoh muradif ni ya. Dan kalau petani panggil bajak. Kalau sini panggil parang. Parang bajak tulah ya. Benda tulah ya. Itu panggil muradif. Muradih ya ada dua, kadang-kadang muradih pada lafaz, kadang-kadang muradih pada makna. Itu dia. Dan muradih pada lafaz. Lafaz serupa tapi makna lain-lain. Ada juga. Ada muradih pada makna. Pada lafaz makna lain-lain, ada makna tulah lafaz lain-lain. Itu dia. Itu mana muradih. Dan boleh juga dan dinamakan pula ia agama dengan millah dan syar'i dan syarak dan syariah. Kita ngaji syariat bagi apa? Bagi syariat, bagi agama. Tu mana agama tu syariat? Panggil hukum syarak tu agama tu. Tu dia. Cuma syarak dia ada dua. Ada syarak hak hakiki, ada syarak hak majazi. Syarak hakiki yakni kena kepada Allah, syari' kena pada Allah. Dan syari' yang majazi kena pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala nak menghantar hukum melalui pada Rasulullah. Jadi Rasulullah sebagai syariat juga. Tapi hak majazi. Allah Ta'ala panggil hak hakiki. Nampak? Itu dia. Dan Islam pada luar. Tidak agama tu. Dan Islam pula. Islam pada luar. Semata-mata menjunjung perintah dan menurut. Kita junjung. Panggil Islam tu. Junjungkan perintah. Tak kira perintah siapa-siapa pun junjung. Mana Islam. Pada luar lah. Pada luar. Dan Islam pada syarak menjunjung dan menurut akan barang yang mendatangkan dia kan barang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada barang yang diketahuikan dia akan barang daripada agama dengan ketiadaan tilik dan fikir. Allah Ta'ala dan hatta hukum mari pada Rasulullah
Rasulullah cerita hukum tu dah kepada kitanya. Tu mana kata Islam. Kita buat benda tu. Nah, buat perintah Allah ni. Hak melalui daripada Rasulullah ni. Daripada puasa, daripada haji, daripada zakat. Tu mana kata kita Islam. Itu dia. Nah. Dan mengandung oleh agama Islam itu akan segala simpulan iman yang betul. Ini apa yang kita kena belajar ilmu aqaidil iman. Dalam Islam ia ada simpulan. Mana kena kita belajar ilmu tauhid. Kalau tak ada ilmu tauhid, tak sepenuh Islam dia. Dan ibadah yang membersihkan hati, ini terkena kepada ilmu tasawuf yang kita kena mempelajari kan, supaya bersihkan hati kita daripada sifat-sifat mazmumah dan perangai yang baik. Supaya kita dapat akhlak-akhlak yang karimah, akhlak yang mulia. Dan undang-undang campur gaul yang sempurna. Ini terkena kepada hukum fiqh. Hukum fiqh ia ada 4 bahagi. Yang pertama orang panggil robo' ibadat, yang kedua robo' muamalah, yang ketiga robo' munakahah, yang keempat robo' jinayah. Panggil jinayah tu. Dia bagi 4. Dalam hukum fiqh ia ada 4. Yang pertama ibadat. Ibadat masuk bab taharah. Dan masuk bab taharah, masuk bab semaya, masuk bab zakat, masuk bab haji. Itu panggil orang panggil bab ibadat. Panggil robo' ibadat. Nah. Yang keduanya orang panggil muamalat. Muamalat ni cara jual beli. Supaya tidak menimbulkan riba. Dan cara sewa menyewa, akad mengakad, gadai, sebagainya. Itu panggil bab muamalat. Dan orang panggil jual salam tu macam mana? Tu ada dalam bab muamalat. Lagi pula bab munakahah, bab nikah kahwin tu macam mana? Supaya sah nikah kahwin kita. Dan tu dia mut'ah tak boleh. Tu dia dinasahkan. Baik. Dan bab jinayah. Jinayah ni bab bunuh, bab kisah mengkisas. Kalau dia ni dia pergi buru, tiba-tiba dia tembak pergi kena orang, apa hukum dianya? Dia tak sengaja lain tak, tapi tembak kena. Tu mana ada dalam bab jinayah. Baik. Jadi mana kata nak tersempurnakan agama kena ada 3. Pertama aqidatul iman, apa yang akidah. Yang keduanya bersihkan hati kita, ilmu tasawuf. Yang ketiganya undang-undang, orang panggil termasuk ilmu fiqh. Undang-undang masyarakat. Dan mendatangkan ia dan membawa ia agama ni bagi sekalian manusia akan bertuah dan kesenangan selama berpegang mereka itu manusia dengan agama. Selama mana kita duduk pegang agama ni, maka selama itulah kita akan berjayanya. Kalau kita mati dalam agama Islam, kitalah akan bertuahnya. Wa amitna ala dinil Islam. Kita dah berdoa, ya Allah matikan kami di atas agama Islam. Dan tiada ada agama yang sebenar. Agama tu banyak, agama ni. Tapi tak ada yang sebenarnya malaikat agama Islam. Agama Islam hak sebenar. Mana dalil? Kerana firman Allah Ta'ala, Inna ad-dina 'indallahil Islam. Artinya bahwasanya agama yang diredai pada sisi Allah Ta'ala ialah agama Islam. Agama Islam. Itu dia. Wallahu a'lam. Bermula Allah Ta'ala maha mengetahui ia Allah. Dia. Ia rakyat sepadan ni. Ya. Hak banyak lagi Allah Ta'ala lah yang maha mengetahui. Ini orang panggil sifat ulama. Apabila dia cerita pak, wallahu a'lam. Orang panggil wallahu a'lam ni orang panggil sirah tabarri. Orang panggil sirah tabarri, sirah kita nak memperlepaskan diri. Kita tak pandai. Yang pandai siapa? Allah. Aku sekadar ni yang boleh ceritanya. Sebab tu yang takdir wallahu a'lam. Itu dia. Wallahu a'lam. Dan bermula Allah Ta'ala tu a'lamu, maha mengetahuilah ia Allah. Mengetahui ai bi haqiqati ma qultu laka. Dengan hakikat bagi barang yang berkatalah oleh aku bagi engkau. Tu orang takdir kalau ngaji pondok macam tu. Wallahu mubtada a'lam khabar. Mana tak ada dah yang paling alimnya ialah Allah. A'lam orang panggil sirah mubalaghah. Tu dia. Orang panggil ismu tafdil laisa ala babih. Nampak? Sedengar tak apa dak. Orang ada semangat nak ngaji esok hari pula. Nampak? Habis kamar dia masuk bab yang kedua, segala dalil dalam Islam. Ni dalil Islam tu gapo? Apa dianya dalil Islam?
Kena sambung pula. Bulan depan. Jangan putus. Putus tak reti. Lama orang katanya, tadi apa ni? Orang katanya tupa makan buluh. Dan dia dengar kata tupa makan boleh. Tu susah. Dengar tak cerak, tak nyata. Sebab tu kita mengaji pun kalau ambil sekerak-sekerak dia susah juga. Dia kata benda tu haram tapi dia kata boleh. Tupa makan buluh. Dia bukan kata tupa itu makan boleh dah. Tadi dia. Supaya ilmu jangan sekerak-sekerak, kena istiqamah. Mudah-mudahan dengan istiqamah kita ni lah Allah Taala akan mudah bagi faham pada kita. Wallahu a'lam. Lepas tu ada soalan apa tadi? Kita ni mula depan ada dah. Dia apa ada dah. Apa insya-Allah. Ya kita mengaji ni orang panggil muta'allim yang ada kitab. Atau panggil aliman muta'alliman. Muta'alliman yang kena ada syarat dia. Buku kitab ke buku ke tanda panggil muta'alliman. Kalau tak buat kitab panggil mustami' orang dengar. Dia tak buat kitab buat telinga. Tu dia.